Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif bin Afandi, nombor matriks 2022429882. Kami dari kumpulan 5 membawa tajuk yang ingin dibincangkan tentang falsafah pendidikan negara dan bagaimana ia dapat melahirkan insan yang cemerlang menurut Islam. Jadi saya merupakan presentator yang pertama. Saya akan menerangkan atau mengupas sedikit mengenai pengenalan falsafah dan juga pendidikan dalam negara. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah? Falsafah merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani yang disebut sebagai filosofi. Menurut Musa Dayak, dalam karangnya Ahmad Muhammad Saleh, filo bermaksud cinta, kaji atau hargai. Manakala sofik pula bermaksud hikmat, kebajikan atau kebenaran. Apabila dua perkataan ini digabungkan dan difahami, falsafah bermaksud cintakan kebenaran atau cinta pada hikmat. Dalam erti kata lain pula, falsafah merupakan sesuatu usaha atau kajian dalam mencari suatu kebenaran yang menggunakan akal fikiran. Dalam erti kata lain pula, falsafah merupakan suatu usaha atau kajian dalam mencari sesuatu kebenaran yang menggunakan akal fikiran. Falsafah boleh dikaitkan dalam pelbagai aspek kajian dalam mencari sesuatu yang perlu diketahui. Sebagai contoh, dalam aspek permasalahan am, kewujudan, kecantikan, keadilan, minda ataupun bahasa. Pendidikan pula bermaksud satu sesi pengajaran ataupun pelaksanaan pendidikan, pengajaran pendidikan dalam memupuk dan membentuk diri seseorang manusia yang berintelek. Pendidikan juga adalah satu sistem dalam kehidupan yang merangkumi pembentukan ilmu pengetahuan, kemahiran, kerohanian serta jasmani seseorang. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan negara? Seperti yang kita bincangkan tadi, falsafah bermaksud usaha dalam mencari sesuatu kebenaran. Dalam tajuk kita hari ini, kita akan membincangkan, kita akan mengkaji atau mengupas sedikit sebanyak tentang pendidikan negara yang dapat melahirkan insan ataupun masyarakat ataupun individu yang cemerlang menurut Islam. Falsafah pendidikan negara, dalam singkatannya FPN, diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1987. Dasar pembentukan ini menunjukkan keinginan yang kuat dalam mengorak langkah maju di era pendidikan. Oleh yang demikian, pelbagai corak ataupun pelbagai sistem pendidikan digubal dengan cara tersendiri. Tujuan pendidikan di Malaysia ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berketerampilan serta bertanggungjawab dan juga berupaya dalam mencapai kesejahteraan, keharmonian dan kemakmuran negara. Prinsip rukun negara juga dikaitkan dalam pendidikan negara. Oleh yang demikian, prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, difokuskan bagi melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama. Dalam sistem pendidikan yang diamalkan sekarang, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun, hasrat dan matlamat pendidikan negara telah dicerminkan dalam Penyata Razak, Laporan Rahmat Talib, Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Dalam konteks pembangunan negara, sistem pendidikan dikaitkan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Falsafah pendidikan ini dapat menjadi cermin cita-cita dan keunggulan yang ingin diperjuangkan oleh setiap rakyat di negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah Aisyah binti Muhammad Afrizal, nombor pelajar 2022404458. Saya akan menerangkan langkah dalam melahirkan insan yang cemerlang. Perbincangan tentang langkah dalam melahirkan insan yang cemerlang. Antara langkah-langkah yang akan saya terangkan ialah pendidikan dari hati dan juga penerapan akidah. Yang kedua adalah menerapkan budaya dan juga pemikiran Islam dalam kehidupan. Yang ketiga adalah insan yang seimbang dan juga harmonis. Yang keempat adalah kepercayaan dan juga kepatuhan kepada Tuhan. Antara langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan dari hati dan juga penerapan akidah. Ianya adalah berdasarkan dokumen rasmi kerajaan tentang falsafah pendidikan negara iaitu daripada Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Ianya jelas menunjukkan implikasi dalam pendekatan yang menekankan dalam pengembangan potensi dengan menyeluruh, bukan sahaja dari segi akal semata tetapi juga dari hati. Hal ini adalah kerana modal insan dapat melihat dari hati iaitu dengan sedar serta mengiktirafkan akan kewujudan pencipta, lantas dapat menundukkan ego dan juga dapat membolehkan mereka membangunkan sifat kehambaan hanya kepada pencipta. Jadi apabila falsafah ataupun kenyataan yang dikaji tersebut diceraikan dengan lebih teliti, ini jelas menyatakan dan juga menerangkan bahawa aspek akidah yang sedang ditekankan dalam dasar falsafah tersebut. Jadi dalam rukun negara ini ada menyatakan iaitu bahawa kepercayaan dan juga kepatuhan kepada Tuhan. Ini adalah merupakan bukti yang jelas tentang pengaruh akidah dalam teras dan juga dasar pendidikan di negara. Jadi oleh itu frasa ini menunjukkan keyakinan bahawa manusia dan juga segala isi alam ini tidak terjadi dengan sendirinya dan mempunyai Tuhan yang menciptai segalanya. Jadi dengan itu, penetapan akidah yang betul dan jelas dapat melahirkan individu ataupun insan yang cemerlang dari segi akhlak, kesejahteraan serta kemakmuran. Langkah yang seterusnya adalah menerapkan budaya dan juga pemikiran Islam dalam kehidupan. Jadi rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, di mana ianya menerangkan bahawa percaya akan wujudnya Tuhan dan juga alam ini tidak terjadi sendirinya dan ada pencipta yang jelas menunjukkan ianya selaras dengan pegangan agama Islam itu sendiri dan menjadikannya sebagai teras dalam pendidikan negara berdasarkan falsafah pendidikan negara. Adalah langkah yang efektif dalam menerapkan nilai budaya serta pemikiran Islam dalam kehidupan insan itu sendiri. Ianya seiring dengan matlamat pendidikan negara itu, di mana penerapan nilai agama dari kecil dan dimulai dengan persekitaran sekolah menunjukkan keberkesanan kejayaan dalam melahirkan insan yang mempunyai sasiah yang baik, seimbang dan juga harmonis. Jadi oleh itu, pelaksanaan amalan hidup Islam itu sendiri dalam kehidupan insan seperti mana kesedaran kewujudannya Allah Subhanahu Wa Taala yang memerhatikan setiap tindakan ataupun gerak-geri akan memberi kesan kepada amalan seharian, di mana dengan merasai konsep ihsan itu sendiri dapat memungkinkan pelajar itu menyedari gerak lakunya diperhatikan oleh Allah. Justru itu, suasana serta kesedaran beragama yang diwujudkan melalui proses pengajaran serta pembelajaran, di mana salah satunya adalah merupakan dengan mengadakan pengajaran merentas kurikulum seperti menghubungkan kejadian alam dan atmosfera dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dalam pengajaran sains adalah untuk meningkatkan kesedaran aspek tauhid kepada pelajar agar mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan seharian mereka. Selain daripada itu juga, penekanan dari segi intelektual, rohani serta jasmani yang diwujudkan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah seperti dari segi intelektual iaitu dengan kewujudan kafah, mata pelajaran agama Islam dan juga penguasaan bahasa Jawi sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dalam setiap sekolah. Terutamanya sekolah agama adalah salah satu langkah yang efektif dalam menerapkan budaya Islami dalam kalangan pelajar itu. Jadi Islam ini juga menitik beratkan kesihatan. Maka dari itu selaraslah dengan falsafah pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, penumbuhan program segak, hari sukan dan kurikulum dan juga kepentingan mata pelajaran pendidikan jasmani yang sedia ada juga memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian, dan ini akan membantu negara dalam melahirkan insan yang mempunyai sasiah yang baik dan juga seimbang. Selain daripada penerapan cara hidup Islam di persekitaran sekolah, budaya hidup Islami juga boleh diterapkan di rumah oleh ibu bapa itu sendiri dengan membina budaya yang positif dan juga diterapkan terhadap pembinaan jati diri serta akhlak anak-anak mereka.
Langkah seterusnya yang ingin dibincangkan oleh saya ialah insan yang seimbang dan juga harmonis, di mana insan yang seimbang dan harmonis ni membawa maksud kepada maksud insan yang seimbang ni merupakan sebuah keperluan manusia itu mencukupi dari segi pertumbuhan akal, perkembangan rohani emosi dan juga jasmani secara sihat dan bersepadu. Harmoni pula membawa maksud kepada unsur-unsur rohani, intelek, emosi dan jasmani dalam diri manusia itu sendiri, di mana ianya adalah dalam keadaan yang sesuai. Keadaan ini akan membawa hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan Maha Pencipta dan juga alam sekitar. Di samping itu, insan yang seimbang dan harmonis ini memiliki dan juga menghayati ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai fikiran dan jiwa yang sihat, tubuh badan yang cergas serta mampu untuk bekerjasama dengan orang lain. Dan mereka ini juga mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Ini membawa maksud kepada pelajar yang seimbang dan harmonis memiliki kefahaman tentang tugas serta bertanggungjawab dalam pelajaran. Oleh hal yang sedemikian, keseimbangan ini dapat dicapai melalui pendidikan yang sempurna di sekolah serta di rumah. Selain daripada guru, di sekolah, ibu bapa juga turut memainkan peranan yang amat besar dalam melahirkan insan yang seimbang serta harmonis. Jadi ibu bapa ini disarankan untuk mempunyai sikap yang baik seperti amalan suka membaca, berbudi bahasa dan juga saling menghormati, di mana seperti peribahasa Melayu ada berkata di mana bapa borek anak rintik. Ini sudah jelas mengatakan segala tindak tanduk kita akan dicontohi oleh anak-anak. Jadi oleh hal yang demikian, segala tingkah laku yang tidak baik seharusnya dihindari, sebagai contoh berkata kasar, minum minuman keras, merokok serta berjudi. Oleh sebab itu, ibu bapa dan juga harus perlu bekerjasama dalam memastikan pendidikan ini sampai kepada golongan pelajar untuk memenuhi hasrat falsafah pendidikan negara itu sendiri. Langkah yang terakhir adalah kepercayaan dan juga kepatuhan kepada Tuhan, di mana kepercayaan dan juga kepatuhan kepada Tuhan ini adalah merupakan teras yang ada pada falsafah pendidikan negara, di mana ianya ditekankan, di mana konsep ini membawa maksud kepada bahawa manusia dan juga alam ni telah dijadikan oleh pencipta, mengetahui hukum dan juga fenomena alam mengikut peraturan pencipta dan menyedari akan bahawa manusia ni telah dijadikan untuk memakmurkan alam. Oleh hal yang sedemikian, aspek ini adalah merupakan asas serta rukun yang utama dalam falsafah pendidikan Islam itu sendiri. Jadi pendidikan ataupun kurikulum yang akan menyebabkan manusia ini akan dilahirkan sebagai manusia yang etis tidak diterima oleh falsafah pendidikan Islam. Jadi manusia etis di mana manusia yang hanya bertuhankan hawa nafsu dan juga kebendaan. Jadi hal ini akan membawa kepada keharmonian dalam masyarakat akan terganggu. Asas pertama dalam falsafah pendidikan Islam ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ianya disenaraikan oleh Al-Nahwi dalam Nuriyati Al-Rashid 2014-47. Oleh hal yang sedemikian, hubungan asas pertama dalam falsafah pendidikan Islam ini dengan pembentukan falsafah pendidikan negara itu sendiri, ianya adalah berasaskan kepercayaan dan juga kepatuhan kepada Tuhan itu, di mana ini tidak dapat lagi disangkal bahawa ini sedikit sebanyak terhubung kait dengan falsafah pendidikan Islam. Jadi itu sahaja daripada pembincangan ataupun pengolahan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sarah. Saya Seratus Luna akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Dalam melahirkan insan yang cemerlang, pasti akan ada yang akan memainkan peranan penting untuk melahirkan insan yang cemerlang. Jadi siapakah yang berperanan dalam hal ini? Yang pertama adalah ibu bapa. Seperti yang kita tahu bahawa agama Islam ini amat mementingkan pendidikan sejak mereka masih kecil, dan ibu bapa merupakan tonggak utama kepada mereka untuk menunaikan tanggungjawab mereka, dan ini terbukti dengan perintah yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW yang ibu bapa ini perlu mendidik anak dan mengajar anak mereka untuk sembahyang walaupun masih kecil. Untuk membentuk insan yang cemerlang ini, ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting kerana anak-anak ini adalah diibaratkan seperti kain putih dan akan dicorakkan oleh ibu bapa.
Ibu bapa bukan sahaja perlu menitik beratkan daripada segi pencapaian akademik, malah ibu bapa perlu menitik beratkan juga dalam pencapaian ilmu agama agar seimbang dunia dan akhirat. Secara tidak langsung, individu tersebut akan menjadi seorang yang berilmu serta mempunyai nilai-nilai yang baik dalam diri mereka. Ibu bapa juga perlu menjadi contoh kepada anak, iaitu menunjukkan tauladan yang baik kerana mereka akan mengikut jejak langkah yang baik. Ini perlu dipupuk sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buruh biarlah dari rebungnya. Dengan ini jelaslah bahawa kita dapat lihat yang ibu bapa ini merupakan peranan yang penting dalam membentuk insan yang cemerlang. Peranan seterusnya adalah peranan institusi pendidikan. Sekolah adalah institusi yang dibina dengan tujuan untuk membentuk dan mengubah tingkah laku pelajar ke arah yang lebih baik. Guru akan memainkan peranan yang penting untuk melaksanakan dasar dan tujuan pendidikan. Dan guru juga adalah merupakan ejen utama kepada pembangunan minda bagi masyarakat dan negara yang diharapkan oleh ibu bapa dan masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah alat utama guru untuk menyampaikan ilmu, mendidik akal budi bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. Jelaslah guru masih memainkan peranan yang penting dalam melahirkan insan yang cemerlang. Peranan yang ketiga adalah peranan masyarakat. Selain ibu bapa dan institusi, masyarakat juga akan memainkan peranannya dalam pendidikan. Pemulihan di dalam pendidikan keislaman, terutama pada keluarga dan anggota keluarga, merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat, serta memiliki peranan dalam masyarakat yang strategik di dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan agama Islam. Tanggungjawab kedua orang tua sangatlah penting untuk pendidikan, terutama dalam bidang pendidikan keagamaan terhadap semua anggota keluarga. Ini akan memberikan impak yang sangat nyata dalam peranan untuk meningkatkan pendidikan agama Islam dan memberi contoh yang baik, terutamanya dalam keagamaan. Jelaslah bahawa masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk insan yang cemerlang. Di sini kita dapat lihat bahawa peranan ibu bapa, peranan masyarakat dan peranan institusi merupakan peranan yang penting bagi membentuk insan-insan yang cemerlang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan teruskan dengan kebaikan dalam falsafah pendidikan negara. Yang pertama, melahirkan insan yang cemerlang. Kecemerlangan seseorang itu bukan hanya diukur bersandarkan pencapaian akademik semata-mata, malah ia juga merangkumi akhlak yang terpuji. Akhlak dalam Islam merangkumi aspek kehidupan termasuk nilai moral, etika dan adab. Akhlak dari segi bahasa bermaksud tabiat, perangai, tingkah laku, sifat semula jadi, adat kebiasaan dan sebagainya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan dan terdiri daripada dua unsur iaitu jasmani dan rohani. Definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali ialah sifat-sifat batin yang tertanam dalam jiwa seseorang dan akan lahir dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan akal yang mendalam. Sekiranya keadaan jiwa itu baik, maka akan terbitlah perbuatan yang baik dan terpuji mengikut akal dan syariah. Moral berasal dari perkataan mores yang bererti kesusilaan, adab sopan santun dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. Menurut Abdurrahman Muhammad Aruf dan Chang Ling Hiong, moral merujuk kepada satu sistem prinsip-prinsip yang dianggap benar, baik dan perlu dilakukan. Moral juga bermaksud tingkah laku dan tindakan manusia sama ada baik atau buruk yang dinilai oleh masyarakat bergantung kepada tempat, masa dan keadaan. 5 nilai moral mengikut Islam ialah tauhid, nilai pembebasan, nikah, nilai kekeluargaan, hayat, nilai kemanusiaan, adil, nilai keadilan dan amanah, nilai kejujuran. Dalam Islam, etika juga bermaksud akhlak. Ia juga merujuk kepada nilai akhlak dan moral yang bersandarkan Al-Quran dan hadis. Etika Islam juga merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukannya, seseorang akan dapat ganjaran pahala.
Selain itu, ia juga dapat ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajar mana baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Etika Islam mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yang membezakannya daripada etika perspektif Barat. Ciri-cirinya yang istimewa ini tidak terkandung dalam etika mengikut falsafah Barat. Antara ciri-cirinya adalah seperti indeks. Untuk menentukan, etika diukur berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan bukannya akal semata-mata. Selain itu, etika Islam ini juga merupakan etika yang bersifat universal, komprehensif serta dapat diterima oleh semua manusia di setiap masa, tempat, termasuk dalam bidang politik dan kepimpinan. Ia berkait rapat dengan hukum halal dan haram, pahala dan dosa. Termasuk dalam konsep ibadah, ia tertakluk kepada konsep matlamat tidak menghalalkan cara. Keperluan akhlak dan moral adalah perlu kerana setiap rangka ibadah, baik yang khusus maupun umum, tidak akan terlepas dari pengaruh akhlak dan moral. Ia juga menjadi garis pemisah antara orang berakhlak dan tidak berakhlak. Akhlak dan moral merupakan ciri-ciri kelebihan antara manusia kerana ia menjadi lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. Hadis Nabi SAW daripada Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi seseorang Muslim, akhlak yang terbaik adalah seperti terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi contoh tauladan terbaik bagi semua kaum muslimin. Yang kedua ialah keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Melahirkan insan yang menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan negara merupakan salah satu tujuan falsafah pendidikan negara. Tujuan ini dapat dicapai dengan memupuk semangat perpaduan melalui semangat kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan serta hormat menghormati. Konsep falsafah pendidikan Islam juga adalah menyampaikan dua fungsi, iaitu sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Antara tanggungjawab sebagai khalifah ialah berusaha dalam memakmurkan masyarakat dan negara. Islam tidak hanya menjaga hubungan hamba dengan penciptanya, bahkan turut menjaga hubungan hamba bersama masyarakat sekelilingnya. Perkara ini amat jelas dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Justeru, konsep kemakmuran dan keharmonian rakyat dan masyarakat dan negara dalam falsafah pendidikan negara adalah jelas boleh dilihat ianya dipengaruhi oleh falsafah pendidikan Islam. Oleh itu, berdasarkan elemen-elemen yang telah dinyatakan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa asas pembentukan falsafah pendidikan negara dipengaruhi dan diinspirasikan daripada falsafah pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Azizah binti Ibnu, ID 2022648484 daripada kumpulan 5, akan membentangkan cadangan dan kesimpulan daripada tajuk kumpulan kami. Cadangan untuk melahirkan insan yang cemerlang. Kumpulan kami akan menerangkan 3 cadangan, iaitu penerapan pendidikan agama dan moral, penambahbaikan silibus agama dan peranan ibu bapa mendidik moral dan agama. Jadi untuk cadangan yang pertama, perkara yang kami tetapkan adalah dengan menerapkan pendidikan agama dan moral dari peringkat awal sejajar dengan prinsip falsafah negara, iaitu melahirkan insan yang cemerlang. Kerana dengan prinsip ini, anak-anak yang sedang dalam proses pembesaran akan lebih mudah untuk menerima ajaran maupun didikan, kerana dari proses dari peringkat awal lah yang menjadi titik permulaan untuk kita melentur buluh dari rebungnya. Untuk cadangan kedua, kumpulan kami juga mencadangkan untuk penambahbaikan silibus agama di setiap sekolah, terutama sekali sekolah kebangsaan, supaya pelajar-pelajar lebih memahami dan mendalami gaya hidup Islam dalam kehidupan seharian.
seperti mengadakan program dakwah ataupun pertandingan tilawah sebagai program mingguan mahupun tahunan di setiap sekolah. Dan untuk cadangan yang ketiga, yang terakhir adalah meningkatkan kesan ibu bapa tentang peranan mendidik moral dan agama kepada anak-anak. Ini adalah kerana ibu bapa adalah golongan yang paling dekat dengan kehidupan anak-anak. Jadi pendidikan dari rumah oleh ibu bapa adalah langkah yang paling efektif untuk melahirkan insan yang cemerlang. Kesimpulan daripada isu ini pula ialah penglibatan ibu bapa juga memberi impak besar kepada pendidikan negara selain pendidikan rasmi yang diterima oleh pelajar-pelajar di sekolah. Selain itu, penerapan pendidikan agama Islam dan moral adalah salah satu cara bagaimana ia melahirkan insan yang cemerlang sejajar dengan tajuk yang kami bincangkan. Itu saja. Terima kasih.